Tuan, saya nak tanya. Dulu kalau apa-apa kalau dalam perubatan Islam ataupun apa, saya selalu dengar ayat dengan yang maksud ayat 77, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari syurga. So apa yang ada ayat tu? Okey, ayat ni kalau kita tengok dalam surah Saf ni, kalau kita baca tadi ayat yang kita dah baca tadi, bermula daripada ayat 73 tu kan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblisa astakbara wa kana minal kafirin. Kalau kita tengok kat sini banyak dalam surah Al-Baqarah pun ada disebut tentang dalam surah Al-Kahfi pun juga disebut tentang malaikat dan iblis. Malaikat iblis kan. Kadang-kadang orang tertanya dekat kita, iblis ni siapa? Iblis ni siapa? Sebab kita nak menjawab pun sebab kita tak tahu kan. Jadi sebenarnya iblis ni adalah tergolong daripada golongan malaikat, golongan jin. Iblis ini adalah tergolong daripada golongan jin. Sebab bila kita dijadikan dalam Al-Quran dalam surah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut tidak aku jadikan jin dan manusia. Jin dulu kan. Jin dan manusia. Kelompok tu Allah jadikan ada kelompok jin dan kelompok manusia, kelompok malaikat. Jadi yang ada taklif, yang ada pemberatan, yang ada dosa berpahalanya dua lah. Maknanya jin dan manusia. Jadi kalau kita sebut iblis ni kalau kita ikut malaikat iblis dia macam-macam satu benda sinonim. Sebenarnya iblis ni bukan malaikat. Iblis ni adalah kelompok jin yang dulunya memang dia tu Allah bagi dia penghormatan, dia tu macam boleh mengetuai, begitulah istilahnya. Nama asalnya adalah Azazil. Azazil nama asalnya. Tapi dia jin ni satu bangsa ke ataupun macam iblis ni satu keluarga? Jin satu keluarga. So, jin dalam keluarga iblis atau iblis dalam keluarga jin? Sebenarnya jin tu adalah kelompok besar. Iblis tu salah satu daripada dia. Dan iblis inilah yang dijanjikan. Kalau kita tengok dalam ayat yang seterusnya, di sini ada sikit perjanjian. Maknanya bukan perjanjian, dia minta permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dikekalkan. Dikekalkan, maknanya umurnya dipanjangkan sedikit. Kalau kita tengok ni, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah sebut ke situ. Maknanya dekat situ Allah bagi dia panjang umur. Sebab tu kita tengok iblis ni panjang umur kan. Jadi iblis ni adalah nickname, dia bukan kelompok yang terasing. Dia adalah asalnya dia tu jin, kelompok jin kalau sebagai alasannya ataupun sebagai hujahnya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50 kita tengok situ wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dia ada terang tu kana minal jin. Maksudnya iblis tu adalah golongan jin. Kalau orang tanya kita jin ni dalam kelompok apa, kita cakap dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 kana minal jin. Iblis ni adalah di kalangan jin. Cuma saya tertarik bila kita baca ayat ni, ada satu ayat lagi yang saya tengok dekat sini yang biasa dijadikan sebagai amalan-amalan perubatan. Kalau sekiranya orang kena histeria, orang kena kerasukan, kita bacakan ayat ni. Kita bacakan ayat 77 dan 78. 77-78. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kita bacakan berulang-ulang kali, baca sampai dia keluar. Kalau kerasukan kan, tak payah pegang, tak payah apa, kita baca saja ayat ni. Jadi dia akan jadi kepanasan, dia akan keluar sendiri. Sama juga kita baca dengan surah An-Naml ayat yang ke-30-31. Surah An-Naml ayat 30-31, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dia bacakan juga iaitu surah An-Naml ini adalah satu-satu surahnya yang ada dua bismillah dalam dia. Dua bismillah. Bila kita tanya, kita surah dalam Al-Quran ada berapa? Ada 114. So Bismillah pun ada 114. Tapi orang akan tanya kat kita, kan surah Taubah tak ada Bismillah. Betul. Sebab ditampung oleh surah An-Naml. Surah An-Naml ni di dalamnya ada dua Bismillah. Satu di permulaan ayat, yang keduanya pada ayat yang ke-30, ke ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang sempurna kan? Bismillah yang bismillah dengan bismillah majriha. Itu bismillah majriha nak berjalan. Kalau nak kenderaan boleh lah dengan bismillah majriha. Itulah. Okey, jadi kita boleh amalkan bismillah ni, apa bacaan ni, sebab qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dijadikan sebagai satu amalan supaya ayat ni sebati dengan kita.
kan. Jadi tak payah, maknanya kita baca dan insya-Allah kita amalkan, insya-Allah dia akan berkat dalam kehidupan kita. Tak semestinya kita macam hari ni tuan bagi tahu. Hari lain saya baca benda ni ayat 77 dan 78 ni, belum tentunya rezeki kita untuk baca kepada orang tu sihat kan. Ataupun kita kena amalkan dulu ke, ataupun kita ambil sekadar kita nak suka-suka, macam kita ada peluang sikit kita nak tunjuk kita punya power. Itu tak ikhlas tu. Sebab tu kalau kita tengok dekat ayat berikutnya, ni ada semua ada rahsia dalam ni. Ayat 3, ayat yang ke 72, 73 dalam surah As-Saff ni. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ini rahsia. Kan, maknanya ini adalah kelemahan. Iblis dah beritahu dah dalam kelemahan dia adalah dia tidak boleh nak membuat tipu daya kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Sebab tu kita kena letakkan ikhlas tu tempat-tempat yang paling awal. Apa buat pekerjaan mesti ikhlas. Buat pekerjaan mesti ikhlas, bukan ada niat yang lain. InsyaAllah kalau kita apa saja kita buat dengan niat yang ikhlas, maka insya-Allah maknanya iblis tidak akan dapat memesongkan kita punya ibadat. Usulnya akidah kita pun tak boleh pesong, ibadat kita tak boleh pesong, apa saja, tapi yang pentingnya adalah ikhlas tu. Sebab tu dia dah beritahu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu dia punya kelemahan, dia dah beritahu. Ini sifir ni atau formula dia. Jadi kalau kita apa-apa pun kalau terlintas dalam pemikiran kita rasa macam ada nak timbul perasaan riak sikit, kita ni ujub sikit, kita nak bangga diri, cepat-cepat kembali. Sebab itu dah masuk dalam tipu daya iblis. Kita minta istighfar banyak-banyak dan ikhlas sebalik niat kita, insya-Allah iblis tidak akan dapat memesongkan. Sebab dia kata la ughwiyannahum ajmain, di mana dia punya sumpahnya iblis ni dia akan pesongkan. Akan pesongkan semua hamba anak Adam ini. Keseluruhan dia akan cuba pesongkan berbagai cara kan. Ada yang datangnya dengan berbagai tempat, berbagai cara dengan berbagai label-label, pangkat atau sebagainya. Tengoklah kita ni tahap iman kita tahap mana, dia datang dengan berbagai cara dan teknik dan taktik. Sebab dia ni dia lagi profesional, sebab dia umurnya panjang kan. Dia hidup sebelum manusia ada. Tahu tak apa kan. Jadi tapi rahsianya dia tak boleh menewaskan orang-orang yang ikhlas. Jadi kita perbaikilah niat kita supaya kita apa saja perbuatan kita kena ada ikhlas.